Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya laporan pada pagi ini akan membuatkan Perikatan Nasional terduduk. Tak mampu lagi bercakap apa-apa, tak mampu lagi mau menembak Anwar, tak mampu lagi untuk bangkit semula. Manakan tidak? Ini yang telah pun Anwar lakukan dalam tempo beberapa hari. 5 hari saja lawatan Anwar ke Jepun telah pun berjaya meraih potensi pelaburan sebanyak 6,56 bilion ringgit. Bayangkan 5 hari saja Anwar Ibrahim di Jepun sudah berjaya meraih potensi pelaburan sebanyak 6,56 bilion. Siapa Perdana Menteri yang pernah lakukan sehebat itu? Saya tiada buat kajian. Anda boleh bantu saya buat kajian. Adakah Perdana Menteri sebelum ini mampu menyaingi Anwar? Khususnya bekas Perdana Menteri yang ada dalam Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin. Saya tidak mempunyai maklumatnya. Anda boleh bantu saya. Adakah Muhyiddin mempunyai rekod sebaik Anwar Ibrahim? Anda pasti mempunyai maklumatnya. Saudara-saudara sekalian, kita berbangga karena mempunyai Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim. Dengan kepadatan jadwal beliau, dengan kesibukan beliau dalam negara, di luar negara, beliau benar-benar komited, mahu membangun Malaysia semula, mahu menjadikan Malaysia bangkit semula sebagai harimau yang mengaum di Asia bahkan di seluruh dunia. Hari ini terbukti bukan cakap kosong, tapi luar biasa. Bukan seperti orang-orang lain, khususnya pembangkang. Banyak bercakap, tapi hasilnya tak ada. Lewat lawatan kerja 5 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun, amat memberangsangkan dengan potensi pelaburan bernilai RM6,56 bilion. Dengan ini, jumlah keseluruhan pelaburan dari Jepun ialah RM29,56 bilion. Hubungan Malaysia-Jepun kini termeterai dengan kerjasama pelaburan perdagangan, pendidikan dan teknologi. Di Jepun ini pelaburan sedia ada, nak tunggu dikembangkan atau ditambah. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur atau di Tokyo, saya ingat 80 hingga 90 penambahan pelaburan di Malaysia, kata Anwar. Di Jepun nak tunggu dasar yang jelas. Jepun nak tunggu dasar yang jelas, kata Anwar Ibrahim. Contohnya Syarikat ROHM Wako di Kelantan. Soal pelaburan kita persoalkan. Malah kita galakkan dan beri jaminan tambahan untuk terus melabur, katanya dipetik utusan online. Anwar berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama diaspora Malaysia di Tokyo. 3 syarikat korporat Jepun, ROM Wako, NEC Co Ltd dan Mitsui & Co yang sudah mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan untuk menambah pelaburan mereka. Anwar telah menyertai pertemuan bersemuka dengan ahli perniagaan dan kapten industri di Tokyo, termasuk wakil ROM Wako yang merupakan pelabur terbesar sektor semikonduktor di Kelantan dan dengan kilang di Pengkalan Cepa, Kelantan. Menurutnya, tahap persahabatannya dengan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida meningkatkan pelaburan, kerjasama dan rangkaian strategik untuk negara. Kata Anwar, saya ingat diplomasi durian itu berjaya. Umpama liputan media di sini sangat positif terhadap Malaysia berbanding sebelum ini. Jadi saya anggap pertemuan sebelum ini di Jakarta dan Kuala Lumpur dan pertemuan di sini pada saya sangat menggalakkan, katanya. Untuk rekod, ini merupakan lawatan rasmi sulung Perdana Menteri ke Jepun sejak memegang jawatan itu pada 24 November tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, wajar kita memberikan sokongan, wajar kita memberikan pujian kepada Anwar Ibrahim kerana
kecekalan dan kehebatan beliau membawa pelaburan yang membanggakan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling mengejutkan kita. Sejak Anwar Ibrahim merombak kabinet beberapa hari yang lepas, inilah kejutan yang paling besar. Kejutan itu ialah melibatkan Tokmat Muhammad Tokmat yang dipanggil Tokmat ini, yaitu Naib Presiden UMNO. Dialah yang paling kejutan besar. Beliaulah yang paling kejutan besar, selain daripada ditukarkan daripada portfolio Menteri Pertahanan yang kini telah ditukarkan kepada Menteri Kementerian Luar pula. Hari ini kita digemparkan pula dengan laporan yang betul-betul mengejutkan. Laporan ini menulis daripada Esro Awani, Muhammad Sabu pula, Tokmat belum jejak kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar. Apa cerita nih? Cerita ini sehingga ada yang menulis dalam ruangan komen, kata mereka, merajuk ke, adakah Tokmat sakit hati ke, kata mereka. Sebenarnya itu semua adalah salah. Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar, bukan kerana merajuk, bukan juga kerana sakit hati, tapi kerana sangat luar biasa rajinnya. Beliau belum sempat sebenarnya menjejakkan kaki ke pejabat beliau kerana selepas beliau dilantik, beliau terus menjalankan tugas dan dibawa oleh Anwar Ibrahim menjalankan tugas. Inilah menteri yang kita mahu. Bukan menteri yang dilantik duduk-duduk di pejabat, duduk-duduk kena ekon dan sebagainya. Duduk-duduk hanya menikmati gaji buta. Itu kita tak nak. Yang kita mahu seperti Tokmat, luar biasa. Baru dilantik sudah menjalankan tugas dengan begitu hebat dan luar biasa sekali. Beginilah yang kita mahu. Ini ceritanya. Biarpun belum lagi menduduki pejabat barunya, Menteri Luar yang baru dilantik, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan atau Tokmat, melaksanakan tugas dengan lancar dan di Tokyo menjadi medan ujian untuknya. Tokmat kini merupakan sebahagian daripada delegasi rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja mereka ke Jepun. Peralihan penting ini berlaku susulan pelantikan Muhammad ataupun Tokmat sebagai Menteri Luar baru-baru ini. Satu peranan yang digalas beliau selepas rombakan kabinet diumumkan 2 hari sebelum perjalanan ke Tokyo. Beliau menggantikan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Ketika ditanya mengenai peranan baharunya semasa majlis minum petang di Aspora Malaysia di sini, Muhammad ataupun Tokmat secara berseluruh berkata, saya belum lagi menjejakkan kaki di pejabat baharu saya di Putrajaya, tetapi saya sudah ada di sini sekarang sebagai Menteri Luar. Oleh kerana kesuntukan masa selepas pelantikannya dan lawatan kerja ini, Muhammad berkata beliau tidak berpeluang untuk bertemu dengan pegawai-pegawai kementerian itu atau membuat persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun di Jepun, beliau dapat memperuntukkan masa daripada jadual padatnya, termasuk bertemu dengan Kapten Industri bersama Perdana Menteri dan menghadiri perjumpaan di Kementerian Luar Jepun dengan rakan sejawatnya Yoko Kamikawa. Apabila ditanya mengenai pertemuannya dengan Yoko, Tokmat berkata, tiada masalah kerana saya pernah berjumpa dengan Yoko sebelum itu semasa saya Menteri Pertahanan. Semasa lawatan itu, sidang kemuncak peringatan ASEAN, Jepun dan mesyuarat pemimpin komuniti Sifar Emisi Asia menawarkan sebuah platform terbaik untuk Muhammad membiasakan diri dengan rakan-rakan sejawatnya dari negara-negara ASEAN. Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan pencerahan mengapa Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar. Bukan kerana merajuk, bukan juga kerana menghilangkan diri, bukan juga kerana sakit hati.
tapi karena kehebatan dan luar biasanya Tokmat. Terima kasih Tokmat karena sanggup berkorban untuk kami semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Apa sudah jadi dengan Papa Gomo? Adakah beliau sudah tidak waras lagi? Adakah beliau sudah tidak dapat berfikir dengan lebih baik dan waras? Sehingga kan beliau sanggup mengeluarkan satu video yang membayangkan Perdana Menteri hidap AIDS. Apa jadi pada beliau ini? Dipetik daripada Malaysia kini, akhirnya kebiadaban ataupun kelantangan, keberanian melampau Papa Gomo akhirnya menerima padah apabila polis akhirnya menyasat Papa Gomo kerana kes video yang membayangkan Perdana Menteri hidap AIDS. Papa Gomo ni dah lama tak muncul. Sekali muncul, timbul terus kontroversi. Suka menimbulkan kontroversi, suka menimbulkan huru-hara yang bukan huru-hara yang berbahaya, tetapi huru-hara dari segi kenyataan-kenyataan beliau. Kenyataan beliau yang terkini ini memang sangat tidak wajar. Kenapa? Tidak mempunyai fakta. Selain daripada itu, ini boleh dianggap memalukan Malaysia, memalukan Perdana Menteri kita. Polis sedang menyiasat penulis blog iaitu Wan Muhammad Azri Wan Derus berhubung video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghidap AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Rusdi Muhammad Isa berkata, video bertajuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyakit misteri tiada penawar AIDS, memfitnah Perdana Menteri. PDRM mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu-isu sehingga menyentuh isu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Katanya pada satu kenyataan hari ini, Malaysia kini tidak dapat memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Wan Muhammad Azri dan rakaman berkenan tidak lagi boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun, terdapat catatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo dan kini se-Azri pada media sosial X yang mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali, tetapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004, manakala dia telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata, pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana menghina dengan sengaja untuk menceroboh keamanan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menghukum penggunaan tidak sewajarnya kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini berkaitan isu ini adalah, cari makan je kata Papa Gomo ni asik dibayar untuk membunuh korektor orang patut dihumban dalam penjara dari dulu lagi. Tapi kata beliau, belum lagi dihukum. Black Zebra kata hairan juga dengan orang tempatan. Lebih minat membaca cerita merapu daripada blogger corot macam ini. Katanya, tangkap sajalah, buat apa tunggu sebelum mengotorkan otak-otak orang lain, kata beliau.
Black Hawk pula menulis siasat. Cepat-cepatlah, jangan lepaskan beliau lagi, kata beliau. Meiji lagi kata, banyaklah dia kata. Kotaro Minami kata, yang peliknya, kenapa dia dah lama merapu tapi belum lagi berjaya dimasukkan dalam penjara, kata beliau. Dan Rendezvous pula menulis, dia ni suka merapu, dah jadi boring dan memualkan. Tak payahlah nak layan dia, dah over, kata Rendezvous. Apabila pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh kes video yang disiasat ini, yang mengaitkan Papagomo ini, yang memberikan bayangan kononnya Perdana Menteri Hidap AIDS adalah melampau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.